Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan penonton Sirim Podcast 2022. Nama saya Airul Izani Bilimin, hos anda untuk hari ini. Jadi bersama saya hari ini ialah Dr. Jamuna daripada Sirim Kulim yang akan berceritakan tentang maksudnya berkenaan dengan pengujian peranti perubatan. Okey, selamat datang doktor. Terima kasih kerana sudi hadir pada podcast kita pada hari ini. Okey, baik. Kita nak tanya berkenaan doktor. Boleh tak doktor ceritakan sedikit perjalanan karier doktor sebagai seorang penyelidik di Sirim Kulim? Okey, terima kasih. Perjalanan saya, saya dah menjadi penyelidik di Sirim selama 22 tahun sebenarnya. Saya masuk kerja di Sirim Kulim pada tahun 2000. Semenjak itu perjalanan saya daripada memperolehi Bachelors of Degree sehinggalah mendapat PhD. Semuanya berlaku semasa saya di Sirim sendiri dan saya sangat menyukai bidang research dan itu telah menyebabkan saya berada di Sirim for so long. Baik. Maksudnya doktor sambil belajar, sambil bekerja juga lah. Ya, betul. Baik. So banyak benefit Sirim dekat situ Betul. Baik. Berbalik kepada tajuk podcast kita pada hari ini lah. Boleh doktor terangkan kat penonton kita dan pendengar kita, apakah yang dimasukkan dengan peranti pengujian perubatan? Okey, pengujian peranti perubatan. Okey, pengujian peranti perubatan bermaksud kita nak menentukan safety, efficacy dan juga biocompatibility of a medical device maksudnya. Jadi kita kena pastikan sesuatu peranti perubatan tu adalah selamat sebelum ianya digunakan. Jadi ciri-ciri bahan medical device tersebut ataupun peranti perubatan tersebut akan diuji dan ditauliahkan sebagai selamat sebelum diguna pakai di dalam manusia. Maksudnya tidak mudah untuk, maksudnya senang-senang kita nak pergi, maksudnya salurkan kepada market. Betul. Okey, jadi mengapa pentingnya pengujian peranti ni, perubatan ni, mengapa kita perlu uji dia? Okey. Ini kerana seperti yang saya jelaskan tadi, of course kita nak make sure peranti perubatan tersebut adalah selamat untuk digunakan. Dan tidak menyebabkan apa-apa tidak menyebabkan manusia, a patient mendapat sebarang kesan sampingan. Tidak mendapat sebarang kesan sampingan dan juga untuk mematuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh MDA. Kerana sesuatu peranti perubatan yang akan dipasarkan di Malaysia contohnya perlu ada pentauliahan alat peranti perubatan ni sebelum ianya boleh dipasarkan. Jadi itu adalah sebenarnya regulation. Baik. Okey, baik doktor. Sekarang ni kita nak tanya berkenaan dengan kepentingan ataupun benefit kepada maksudnya pengusaha lokal kita kat Malaysia ni. Macam mana? Apa kepentingan dan benefit mereka? Okey. Sebenarnya di Malaysia kita ada lebih daripada 200 pengeluar peranti perubatan. Ini bermaksud kesemua pengeluar peranti perubatan akan menggunakan fasiliti yang kita wujudkan di Sirim especially. Dan kenapa kita perlu wujudkan di Malaysia sebab dengan makmal yang sedia ada di Malaysia sangat terhad. So sebelum ni sebelum kita wujudkan di Sirim, kita hanya ada satu makmal di UKM. Di UKM. Ya, tapi yang itu pun tidak merangkumi kesemua jenis ujian yang di bawah ISO 10993. Iaitu piawaian yang telah ditetapkan untuk menguji peranti perubatan. Dan selepas Sirim dah wujudkan, kita dah ada more than one lab lah kan. Cuma bila dah ada lab di negara kita sendiri, pengeluar peranti perubatan ni dapat buat testing tersebut dalam masa yang sangat singkat. Dengan cepat dan juga tidak perlu bayar mahal kerana di luar negara, of course because of the currency exchange tu tinggi,
mereka perlu bayar lebih dan ini akan menyebabkan cash flow ke luar negara. Jadi kita dapat mengurangkan kesemua faktor-faktor tu dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kerana pengeluar peranti perubatan akan jadi lebih kompetitif di peringkat antarabangsa. Saya setuju. Ya. Okey, doktor, seterusnya kita nak tanya doktor lah berkenaan dengan kepada lokal usahawan ni kan. Adakah implementation pengujian peranti perubatan ni wajib bagi mereka ataupun maksudnya belum implement lagi ke macam mana? Bagaimana tu? Wajib. Perkara ini adalah wajib. Maksudnya sebelum sesuatu peranti perubatan dipasarkan, perlu melalui ujian yang telah diakreditasi ni sebab ini adalah requirement untuk sesuatu produk tu dipasarkan mengikut MDA. MDA adalah Medical Device Authority di Malaysia. So jika sesuatu peranti perubatan perlu dipasarkan, perlu memperolehi kesemua ujian-ujian ni dan ditauliahkan oleh makmal yang telah mendapat akreditasi. Ya, baru ianya akan dibenarkan untuk digunakan di hospital. Ya. Okey, saya nak tanya doktor lagi. Berkenaan dengan pengujian peranti perubatan ni lah. Okey. Pernah tak doktor menghadapi sebarang situasi ataupun kes yang di mana pengusaha-pengusaha lokal ni mereka tak pergi kat SIRIM pun. Maksudnya mereka tak menjalani pengujian yang sah. Ada tak pernah doktor menghadapi situasi tersebut? Maksudnya pengusaha-pengusaha ni mereka keluarkan barang tiruan. Maksudnya tidak melalui pengujian yang sah. Ada tak? Saya belum pernah encounter. Pernah lagi lah. Tapi sekiranya ada pun mungkin kita tak tahu sebab mungkin mereka dah terus ke MDA untuk akreditasi pendaftaran barangan mereka. Tetapi walau bagaimanapun mereka perlu dapatkan sijil akreditasi sebelum mereka boleh daftar sesuatu produk. Jadi saya rasa agak mustahil lah perkara itu berlaku. Sebab dah ada akreditasi tu saya rasa memang dah cukup. Itu adalah requirement yang asas perlu ada sebelum barangan tu dipasarkan. Melainkan ada pemalsuan. Baik, faham. Okey, soalan seterusnya kita nak tanya, dekat SIRIM ni ada berapa banyak pengujian yang dijalankan untuk peranti perubatan? Okey, di SIRIM Kulim kami ada 5 jenis scope of accreditation di bawah ISO 17025. So 5 scope yang dimaksudkan adalah dari segi chemical, physical, mechanical, microbiology dan juga thermal. So ke semua ujian yang termaktub di bawah skop yang saya dah senaraikan tadi boleh diuji. Peranti perubatan yang dihantar boleh diuji mengikut skop yang kami ada di SIRIM Kulim. Baik, maksudnya bukan mudah ya untuk peranti perubatan ni. Maksudnya perlu banyak melalui beberapa ujian bagi orang kata selamatlah untuk pesakit-pesakit kita gunakan. Betul. Dan yang paling saya rasa paling kita kagum adalah lokal punya produk sendiri kan. Betul. Macam daripada research tu doktor sendiri yang buat research dan sebagainya. Semuanya orang tempatan yang melakukannya dan saya rasa itu satu pencapaian yang membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia ni lah kan. Baik, soalan yang terakhir lah. Kita dah banyak bercerita berkenaan dengan pengujian perubatan dan peranti dan sebagainya kan. Kita nak tanya doktor lah, bagaimana kehidupan sebagai seorang doktor ni? Nak tahu dari segi perspektif lah, pada pendapat doktor lah, macam mana? Pada pendapat saya agak sebagai PhD holder adventurous lah bagi saya. Saya akan gunakan perkataan adventurous sebab bila kita buat research memang setiap masa yang kita spend di makmal adalah adventurous sebab kita perlu kaji, kita perlu fikir dan memang mengambil masa yang sangat banyak. So for me every moment is adventurous. Baik. Dan saya sangat menghayatilah masa setiap saya berada. momen tu memang berharga buat doktor lah ya. Ya, betul. Saya rasa itu mungkin setiap penyelidikan yang doktor buat tu mesti
ada rasa hype atau bergembira Ya, bila sesuatu betul. objektif yang kita dapat capai ya. Ya, menjadi seorang yang produktif. Especially bila kita produce sesuatu, kita buat projek dan hasil yang tercapai tu adalah sesuatu yang beneficial kepada negara kita dan khasnya kepada SIRIM. Betul, saya setuju dengan itu Ya. Produk SIRIM ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, itu saja untuk hari ini dalam sesi podcast 2022 bersama dengan Dr. Jamunah. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi hadir berkongsi dengan kita berkenaan dengan pengujian peranti perubatan. Baik, kepada penonton dan pendengar di luar sana, anda boleh dengarkan SIRIM Podcast 2022 dalam channel rasmi kami iaitu Spotify, dan anda juga boleh tonton di channel YouTube kami SIRIM Berhad. Dan jangan lupa untuk like dan follow semua social media kami iaitu Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Baik, sekian sahaja daripada saya, Airul Izani Bilimit dan Dr. Yamunah. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Bye.